kita akan sambung matematik tambahan kita, latihan buku teks. Latihan paling pokok belakang sekali lah dalam pembezaan topik pembezaan. So nombor 1, selesaikan setiap had yang berikut. Okey, untuk selesaikan masalah had, kita langkah pertama kita kena masukkan dulu nilai x kita ni. Bila kita masukkan, kita akan dapat berapa? 8 tambah 2 negatif 2 tolak negatif 2 kuasa 2 bahagi 8 tolak 2 negatif 2 kuasa 2. So 8 2 tolak 2 negatif 4, 8 tolak 4 4 tolak 2 negatif 2 kuasa 2 adalah 4. So 4 tolak 4 kosong. So kita akan dapat kosong. Yang bawah 8 negatif 2 kuasa 2 adalah 4. 4 darab negatif 2 adalah negatif 8. So 8 tolak 8 kosong. Bila kita dapat bentuk kosong per kosong, ini adalah nama dia bentuk tak tentu. Bila nama dia bentuk tak tentu, Leibniz kata apa? Kita kena faktorkan ataupun merasionalkan. Dekat sini saya tak nampak set, maka kita kena faktorkan. Had x menghampiri negatif 2. Bila kita faktorkan, yang bawah pun kita kena faktorkan jugalah. Boleh nampak, saya boleh nampak benda yang difaktorkan tu. So yang atas 42x. So macam mana kita nak tentukan tambah tolak? Yang tengah, yang hujung. So yang tengah 2x, yang hujung 4x. Kita nak 2x positif. So mestilah 4 tolak 2. So 4 ni kena positif, yang 2 ni kena negatif. Okey. Yang bawah kita buat keluar 2, tinggal 4 tolak x kuasa 2. So yang ni pun saya boleh lagi kita memudahkan. Kita boleh lagi faktorkan lagi. 4 tolak x, 2 tambah x, 2 tolak x, 2 tambah x. Okey. Pemfaktoran silalah buat latihan banyak-banyak sebab dia berguna dalam matematik tambahan ataupun matematik biasa. Dan kita dapati pemfaktoran ni memang kena buat laju. Kalau kita buat lambat, maka kita punya jalan kerja kita bukan tak betul. Memang lambat tu, bila kita buat lambat lebih selamat kan, sebab kita duk try nak tengok yang betul. Tapi kalau kita boleh bekerja dengan lebih efisien, apa salahnya kan? Kita menjimatkan masa, kita boleh semak balik jawapan kita pada akhir soalan. So dekat sini kita nampak kita boleh potong 2 tambah x, 2 tambah x. Lepas dah potong, kita masukkan balik nilai negatif 2. Kita akan dapati 4 tolak 2, 6. Yang bawah 2 tolak 2, 4 darab 2, 8. 6 per 8 dipermudahkan jadi 3 per 4. So betul. B, macam biasa masukkan kosong dulu. Kita akan dapat 1 tambah kosong kuasa 2 tolak 1 bahagi kosong. So 1 tambah semua kosong, 1 lah. 1 punca kuasa 1 tolak 1 kosong. Bawah memang kosong. So ni bentuk tak tentu lagi. 2 kaedah pemfaktoran ataupun merasionalkan. Saya nampak ada set, maka kita kena buat merasionalkan. So had x menghampiri kosong, 1 tambah x kuasa 2 tolak 1 bahagi x. So ni yang merasionalkan dia. Kita kena tulis balik yang set kita tu. Cuma untuk negatif 1 ni kita ubah jadi positif 1. Dan kita bahagikan benda yang sama di atas. Ini nama dia merasionalkan lah. Okey, so bila kita merasionalkan, set kena darab dengan set, dia akan hilang set dia. So tinggallah 1 tambah x kuasa 2. Manakala negatif 1 kena darab dengan positif 1, dapatlah negatif 1. So yang bawah kita boleh kekalkan 1 tambah x kuasa 2 tambah 1. Tanpa perlu ubah apa-apa. Tak payah nak kembangkan pun tak apa yang bawah tu. Okey, so kita mudahkan lagi ni. Kita buka kurungan, 1 akan tolak dengan 1 jadi kosong lah. So tinggal x tambah x kuasa 2 per x
Punca kuasa 1 tambah X kuasa 2 tambah 1. So jangan lupa ni kita kena tulis had lah. Memang nampak banyak sikit tapi kena tulis had. Setiap kali kita buat langkah yang baru. Selagi kita tak masukkan nilai kosong tu, selagi tu kena tulis had. Okey, so kita masuk dululah kosong. Bila kita masuk kosong, yang atas memang kosong lah, kosong tambah kosong. Yang bawah apa? Kosong. Sebab kosong darab apa-apa mestilah kosong. Maka kita masih lagi dapat bentuk tak tentu ni. Okey, so macam mana pula? Kita kena buat ulang balik kaedah yang dua tu, pemfaktoran dan merasionalkan. Cuma bila kita dah merasionalkan untuk kali pertama, yang kali kedua tak boleh lah nak merasionalkan balik, sebab kita akan dapat balik jawapan yang asal. So tak jawapan yang asal, dapat balik soalan yang asal. So kita kena buat pemfaktoran sahaja. So macam mana? Kita boleh lah faktorkan. Had X mengambil kosong, yang atas kita nampak kita boleh faktorkan X. So dia akan tinggal 1 campur X, yang bawah X, 1 campur X kuasa 2 tambah 1. Okey, dan kita boleh cancel. Kita cancel X dengan X. Kita try tengok masukkan kosong. So yang atas akan dapat 1 campur kosong 1, yang bawah 1 campur kosong campur kosong 1. 1 kucur kuasa 1 adalah 1, 1 campur 1 adalah 2. So jawapan dia adalah 1/2. Kalau kita masuk juga X tu dapat lagi kosong per kosong, ulanglah pemfaktoran sampailah dapat satu nilai yang tetap. Okey, so jangan risau, selalunya kita kena buat 2 kali sajalah, 2 kali kerja. Contohnya merasionalkan, lepas tu baru pemfaktoran, ataupun pemfaktoran lepas tu clear lah, habis. Ikut nasib lah soalan kita tu. Okey, soalan yang terakhir dia C. Had kita kena masukkan nilai K dululah. So dekat sini 9 tolak K kuasa 2, 4 tolak K kuasa 2 tambah 7 dapat 8. So soalan ni maksudnya kita kena cari nilai K lah. Kena cari nilai K, menyelesaikan persamaan. Okey, so kita ambil yang bawah ni, kita darabkan dengan 8. Kita akan dapat 8 darab 4. Tak apa, kita salin dulu. Okey, barulah 8 darab 4 32 tolak 8 punca kuasa K kuasa 2 tambah 7. Tak perlu kurang dah. Okey, so nak selesaikan persamaan ni, kita kena buang kita punya set kita ni kan. So kita pindahkan semua yang bukan set ke sebelah. 32 pindah sini, 9 tolak 32, kita akan dapat negatif 23 tolak K kuasa 2 sama dengan negatif 8. Set K kuasa 2 tambah 7. So negatif 8 ni pun kita pindah ke sebelah. 23 tolak K kuasa 2 negatif 8 sama dengan K kuasa 2 tambah 7. So kita sambung ke sebelah sini. So saya nampak kat atas ni ada negatif, 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 semua cancel lah. Negatif tu jadi positif je semua. Tambah K kuasa 2 bahagi 8 sama dengan K kuasa 2 tambah 7. Lepas tu kalau nak buang set, kita kena kuasa 2 dua belah. 8 kuasa 2 sama dengan K kuasa 2 tambah 7. So yang atas bila kita kuasa 2, 23 kuasa 2 529. Lepas tu 2 kali 23 46 K kuasa 2. Lepas tu K kuasa 2 kuasa lagi 2 K kuasa 4. 8 kuasa 2 64 sama dengan K kuasa 2 tambah 7. So 64 ni dia kena bawa pergi ke K kuasa 2 tambah 7. 529 tambah 46 K kuasa 2 tambah K kuasa 4 64 K kuasa 2 tambah 7 darab 64 448. Okey, lepas tu kita samakan, kita bawa semua ke sebelah kanan. So dekat sini yang kita tulis K kuasa 4 dululah. K kuasa 4, lepas tu yang K kuasa 2 46 tolak 64.
negatif 18. Negatif 18 K kuasa 2. So 529 tolak 448, kita dapat 481 sama dengan 0. Okey, yang ni boleh tak kita nak selesaikan persamaan ni? Boleh, sebab saya nampak persamaan ni sebenarnya persamaan kuadratik je. So macam mana boleh jadi persamaan kuadratik? Dia jadi macam ni lah. K kuasa 4 ni sebenarnya K kuasa 2 dah dengan K kuasa 2 kan. 81 ni maksudnya 9 dengan 9. Maka kita nak tengah ni negatif 18 ni maksudnya yang tengah sini dengan yang hujung. Yang hujung 9K kuasa 2, yang tengah pun 9K kuasa 2. Jawapan negatif. Maksudnya kita negatif 9 kena tolak negatif 9 lah, baru dapat negatif 18 kan. So negatif 9 tolak dengan negatif 9. So jawapan dia K kuasa 2 tolak 9 mesti sama dengan 0. Sebab dua-dua pun K kuasa 2 tolak 9. So kita ambil ni saja. K kuasa 2 sama dengan sebelum tu kita boleh faktorkan yang ni, sebab ni masih lagi fungsi kuadratik. K 3 tambah 3, 3 K tambah 3, K tolak 3. So K sama dengan 3 ataupun K sama dengan negatif 3. Ini jawapan dia. Jawapannya betul lah. Okey, soalan yang seterusnya diberi bahawa had X menghampiri negatif 1, A tolak 5, X tambah 4 sama dengan negatif 3, cari nilai A. So masukkan dulu negatif 1 dalam soalan. A tolak 5, negatif 1 tambah 4 sama dengan negatif 3. A tolak 5, negatif 1 tambah 4, 3 sama dengan negatif 3. 3 bawa mai sini. A tolak 5 sama dengan negatif 9. Negatif 5 bawa mai sini. A sama dengan negatif 9 tambah 5, iaitu negatif 4. Okey. Nombor 3, bezakan setiap yang berikut terhadap X. Maksudnya cari dy dx lah. Yang A ni kita boleh ubah dalam bentuk macam ini. Lagi mudah. Maka dy dx kita negatif 1 bawa mai depan, salin balik yang di dalam. Jangan lupa kita kena tolak lagi 1, dan jangan lupa kita kena bezakan dalam untuk 2x. 2x jadi 2 lah. So dia akan jadi negatif 2, 2x tambah 1 negatif 2 sama dengan negatif 2, 2x tambah 1 kuasa 2. Betul. Okey. B bentuk dah mudah dah, cuma saya nampak ni kita kena guna ketua hasil darab sebab dia darab kan, U dengan so dy dx sama dengan u v prime tambah u prime. U kita 4x, v prime kita 2x tolak 1 kuasa 5, maka 5 bawa mai depan, lepas tu salin balik yang di dalam. Jangan lupa tolak 1 kuasa dia, jangan lupa bezakan lagi sekali untuk 2x, dapatlah 2 tambah V. V kita salin balik, 2x tolak 1 kuasa 5, U prime kita 4x jadi 4. Mudah kan? 4x darab 5 20x, 20x darab 2 40x. 2x tolak 1 kuasa 4 tambah 4, 2x tolak 1 kuasa 5. Faktorkan, kita boleh buat keluar 4 dengan 40x, 4 lah kan, buat keluar 4. Lepas tu 2x tolak 1 ni buat keluar yang paling kecil, 2x tolak 1 kuasa 4. So yang tinggal 4 dah jadi 40x, 10x. Lepas tu yang ni 4 ni nak jadi yang ni, tinggal yang ni lah, darab dengan ni, 2x tolak 1 lagi. Okey, 4, 2x tolak 1 kuasa 4, 10 tambah 2, 12x tolak 1. So jawapannya untuk B, ya betul. Empat, 2x tolak 1 kuasa 4, 12x tolak 1. Okey, C bentuk yang mudah dulu. 6, 2 tolak x negatif 2. Dy dx
Negatif 2 buat main depan, darab dengan 6 dapat negatif 12. Salin balik, 2 tolak X, jangan lupa tolak 1. Jangan lupa kita kena bezakan yang dalam, negatif X dapat negatif 1. Permudahkan, negatif 1 darab dengan negatif 12 dapat 12. 2 tolak X, negatif 3 sama dengan 12. 2 tolak X kuasa 3 sama. Okay, soalan yang terakhir, Y sama dengan X tambah 3 kuasa 1/2. Mudahkan dahulu. So yang ni kita kena guna petua hasil darab lagi, U dengan V. So dy dx sama dengan U V prime tambah V U prime. U kita adalah X V prime, 1/2 buat main depan, darab dengan X tambah 3, tolak 1 dapat negatif 1/2. Bezakan yang dalam, untuk X dapat 1 tambah V X tambah 3 1/2. U prime kita adalah X 1 je lah. Okey, pemudahkan 1/2 darab X 1/2 X per 2 lah, X per 2. X tambah 3 negatif 1/2 tambah X tambah 3 1/2. So kita boleh faktorkan, bawa keluar X tambah 3 negatif 1/2. So X tambah 3 negatif 1/2, yang tinggal adalah X per 2 tambah 1, tambah balik X tambah 3. Okey, yang ini X tambah 3 negatif 1/2. So yang ini nampak sukar kan, tapi kita boleh buat melalui kita samakan penyebut. So yang ini per 2, yang atas kena darab 2. Kita dapat X per 2 tambah 2X tambah 6 per 2. Maka X tambah 3 negatif 1/2. X tambah 2X 3X tambah 6 per 2. So saya boleh buat keluar 3 dekat depan dengan 2. So 3 per 2. Yang atas X tambah 2. Yang bawah X tambah 3 1/2 ataupun 3X tambah 2 2 punca kuasa X tambah 3. So jawapan dia, ya 3X tambah 2 2 punca kuasa X tambah 3. X diberi Y sama dengan X 3 tolak X, ungkapkan Y d2Y dx2 tambah X dy dx tambah 12 dalam sebutan X paling ringkas. So untuk A kita cari dulu. So kat sini saya nampak saya tak mau guna petua hasil darab sebab saya boleh kembangkan, dan kembangkan nampak lagi mudah daripada guna petua hasil darab. So, saya kembangkan 3X tolak X kuasa 2. Okay, lepas tu baru cari dy dx. 3X dy dx dia adalah 3, negatif X kuasa 2, dy dx dia adalah negatif 2X. Saya nampak ini lagi mudah daripada kita guna petua hasil darab. So kesimpulannya, nak guna petua hasil darab ke petua hasil bahagi ke, kita kalau nampak benda tu boleh dimudahkan dahulu, kita mudahkan dahulu. Contoh kat sini nampak kita boleh kembangkan. Okey. So yang seterusnya cari d2y dx2, kita bezakan lagi sekali hingga negatif 2 sajalah. Barulah kita buat ungkapkan ni. Y kita masukkan balik Y tadi, 3X tolak X kuasa 2. Lepas tu d2y dx2 adalah negatif 2 tambah X dy dx kita 3 tolak 2 X tambah 12. So kita kena mudahkan ni dalam sebutan paling ringkas. Negatif 2 darab dengan 3X, negatif 6X tambah 2X kuasa 2. Lepas tu X darab dengan 3, X darab dengan negatif 2X tambah 3X tolak 2X kuasa 2 tambah 12. So 2X kuasa 2 dengan negatif 2X kuasa 2 cancel, negatif 6 dengan 3 dapat negatif 3X, lepas tu tambah 12. So betul lah jawapannya. Yang B
Seterusnya cari nilai X yang memuaskan persamaan tadi sama dengan kosong. So yang ni kita kena samakan kosong. So bawa mat sini, negatif 3X sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 per negatif 3 dapat 4. Ya. Kecerunan lengkung, kecerunan dy dx. Ya, kita nampak saja keyword, terus tulis apa benda yang kita nak. Y sama dengan ax tambah b per x kuasa 2 pada titik ialah 2. Cari nilai a dan nilai. Okey, so kita cari dy dx lah. Y tu kita mudahkan dahulu. Tambah dx negatif 2. So dy dx kita ax dapat a, negatif 2 bawa mat depan, negatif 2b, x negatif 3. Lepas tu dia kata kecerunan ni sama dengan 2 bila titik dia negatif 1, negatif 7 per 2. Maksudnya x tu kena masukkan nilai negatif 1 lah. Sebab yang ni baru fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan ni maksudnya generalization dia. Maksudnya kita boleh guna fungsi kecerunan ni untuk semua kecerunan dalam lengkung tu. Untuk semua titik kecerunan pada lengkung itu kita boleh wakilkan dengan menggunakan fungsi kecerunan. Tapi kalau nak cari yang exact value tu, nilai yang sebenar tu, kita kena gantikan lah nilai x tu dengan nilai yang kita nak. Contohnya titik kita tu negatif 1, maka kita kena gantikan negatif 1. So bila gantikan a tolak 2b, negatif 1, negatif 3 sama dengan 2. Sebab soalan kata benda ni semua sama dengan 2. Negatif 1 kuasa apa pun tak kisahlah, negatif ke apa, dia akan dapat negatif 1. So kat sini a tambah 2b sama dengan 2 lah. Sebab ni negatif 1 darab dengan negatif positif. Okey, so yang ni adalah persamaan yang pertama. So kita ada dua pemboleh ubah. Maka kita kena cari lagi satu persamaan untuk menyelesaikan persamaan serentak kita ni. Lagi satu kita boleh cari bila kita masukkan terus nilai titik tu pada persamaan yang asal. So y kita adalah negatif 7 per 2. A, x kita adalah negatif 1 tambah b, x kita negatif 1 kuasa negatif 2. So negatif 7 per 2 sama dengan negatif A. Yang ni negatif 1 kuasa 2, apa-apa pun dia akan positif. So negatif A tambah B. So ni persamaan yang kedua. Masukkan persamaan 1 kepada persamaan kedua. Ataupun kita boleh buat A tambah 2B sama dengan 2. Negatif A tambah B sama dengan negatif 7 per 2. Kita boleh tambah. So A tambah tolak A kosong. 2B tambah B, 3B. 2 tambah tolak 7 per 2. Kita akan dapat negatif 3 per 2. So 3B sama dengan negatif 3 per 2. B sama dengan negatif 3 per 2 bahagi 3. So akan dapat negatif 3 per 6. Negatif 1 per 2 untuk B. So betul dah. Kita negatif 1 per 2. Nak cari A, kita masukkan yang senang lah, yang masukkan B tadi dalam A. A tambah 2 negatif 1 per 2 sama dengan 2. A sama dengan 2 darab negatif 1 per 2 adalah negatif 1 sama dengan 2. A sama dengan 3. Negatif 1 buat kat sini jadi positif 1. 2 tambah 1 sama dengan 3. So kita dapat dah dua jawapan kita. Okay, nombor 6 ni masalah harian lah. Sebab saya nampak perkataan isi padu. Cuma masalah harian kita ni melibatkan apa? Kita kena tengok dia ada perkataan kadar. Bila kadar dy dt tu lah. Dy dt kita kena buat petua rantai. So isi padu bertambah kadar tetap 20 pi cm padu per saat. So kita kena buat dalam simbol matematik. Isi padu selalunya bentuk V. Huruf V, bukan bentuk V, huruf V. Bahasa Melayu huruf I lah, saya suka V lagi. Bahasa Inggeris kan volume. So dV dt kat sini sama dengan bertambah kan positif lah 20 pi. Cari jejari. Okey, pada ketika jejari bertambah dengan kadar 0.2. So kat sini jejari saya nak guna huruf J. J dt bertambah 0.2 positif 0.2. So kita nak cari J, nak cari J sama dengan apa? Okey, so petua rantai kita dV dt sama dengan dV dt
Lepas tu yang ni isikan kuantiti yang terhubung, iaitu J lah. dj, dj. So apa yang dah ada, dv dt dah ada, dv dj tak ada, kita kena carilah sekali dj dt dah ada. So tugas kita hanyalah cari dv dj, hubungan v dengan j, hubungan isi padu dengan jejari bagi sfera. So isi padu sfera kena ingatlah 4/3 j kuasa 3. Lepas tu kita kena buat dv dj. 3 buat mai depan, 3 darab dengan 4/3, 3 cancel dapat 4. Pi j kuasa kena tolak 1, dapat pi j kuasa 2 lah. Lepas tu kita masukkan dalam formula. Tugas kita nak cari j. So masukkan formula, dv dt kita 20 pi, dv dj kita 4 pi j kuasa 2, dj dt kita 0.2. So 20 pi 4 darab 0.2, 0.8. Pi j kuasa 2, pi kita boleh cancel, 20 sama dengan 0.8 j kuasa 2, j kuasa 2 sama dengan 20 bahagi 0.8, 25. Lepas tu yang ni dapat j sama dengan positif, negatif, 5. Kita kuasa 25 lah. Tapi jawapan hanyalah satu sahaja. Jari tak boleh negatif, maka kita kena pilih nilai yang positif. Itulah jawapannya 5/9. Okey, nombor 7. Diberi y sama dengan 14 bahagi punca kuasa 6x kuasa 3 tambah 1. Cari perubahan hampir. Keyword dia perubahan hampir, delta y, delta x, approximately dy dx. Apabila dalam y, maksudnya suruh cari delta y lah. Untuk ubah siap-siap, delta y sama dengan dy dx darab delta x. Apabila x menokok maksudnya bertambah daripada 2 kepada 2.05, maksudnya kita boleh cari delta x. Delta x kita adalah x yang baru tolak x yang lama, kita akan dapat 0.05. Okay, so kita nak guna formula ni, nak kena ada dy dx. Delta x kita dah cari dah, dy dx kena cari daripada persamaan itulah. Kita permudahkan dahulu. Y sama dengan 14 6x kuasa 3 tambah 1 kuasa 1/2 negatif. Sebab dia pecahan, negatif 1/2. Okay, dy dx negatif 1/2 buat main depan, negatif 7. 6x kuasa 3 tambah 1, tolak lagi 1, dapat negatif 3/2. Jangan lupa yang dalam pun kena. 6x kuasa 3 lah, 3 buat main depan, 18x kuasa 2, tolak 1 kuasa 2. Permudahkan. Negatif 7 darab 18, negatif 126 x kuasa 2, 6x kuasa 3 tambah 1, negatif 3/2. Ok, so tugas seterusnya kita kena gantikan x kita ni dengan x yang lama, iaitu 2. So masukkan nilai x yang lama. Kita guna kalkulator saja. 1 3 4 3 untuk yang belakang lah, yang depan ni 2 kuasa 2 4, 4 darab negatif 126, akan dapat negatif 504, 72/49. So kira delta y sama dengan dy dx kita negatif 72/49, delta x 0.05, negatif 0.0735. Okey, yang B nilai hampir, masih lagi guna yang sama, cuma dia suruh cari y lah apabila x sama dengan 2.05. So kita kena cari y yang lama dulu. Y yang lama kita masukkan x yang lama, 6 2 kuasa 3 tambah 1. So 14/6 darab 2 kuasa 3, 2 kuasa 3 8, 8 darab 6 48, 48 tambah 1 49, punca kuasa 49 adalah 7, 14 bahagi 7 2. So ni y yang lama.
nilai yang hampir, Y tambah delta Y lah formula dia. 2 tambah dengan negatif 0.0735, kita akan dapat 1.927. Dan nombor 8 diberi Y sama dengan 1 per punca kuasa X. Cari peratus perubahan hampir. Perubahan hampir delta Y, delta X lah. dy dx. Apabila X berubah daripada 4 sebanyak 2%. So, kalau ada peratus dia macam ni. Kalau dia suruh cari peratus perubahan hampir dalam Y, formula dia macam ni lah. Delta Y bahagi Y yang lama darab 100%. Okay, so dalam X pun dia bagi dalam bentuk peratus juga kan. So, delta X bahagi X yang lama darab 100% dapat 2%. Okay, tapi dia kata X lama kita dia 4. So, kita boleh gantikan 4 lah yang bawah ni. Maka delta X kita 2, yang 100 bawa mai sini 2 per 100. Lepas tu 4 bawa mai sini jadi darab lah. 2 bahagi 100 darab 4, 8 bahagi 100, 0.08. Okey, lepas tu cari dy dx. Y kita tu memudahkan dahulu, dapatlah X negatif 1/2. Dy dx sama dengan negatif 1/2 dia bawa mai depan. X negatif 3/2. Jangan lupa tolak satu lagi. Masukkan nilai X yang lama iaitu 4. So, dalam kalkulator dapat negatif 1/16. So, guna formula delta Y sama dengan dy dx darab dengan delta X. Dy dx kita negatif 1/16, delta X kita 0.08. Negatif 1/200. Lepas tu dia suruh cari perubahan dalam bentuk peratus kan. So negatif 1/200 bahagi Y yang lama. Y yang lama kita kena masukkan 4. 1 punca kuasa 4. Dapatlah 1/2 darab 100%. So kita akan dapat 1%. Betul lah. 14.9 diberi Y sama dengan 3X kuasa 2 tolak 4X tambah 6. Terdapat tokokan kecil dalam X sebanyak P%. So tokokan ni maksudnya perubahan. Perubahan juga. Tokokan pertambahan P kecil. So delta X, X yang lama darab 100% ialah P%. Apabila X sama dengan 2. Cari peratus perubahan dalam Y yang sepadan. So, cari delta Y, Y yang lama darab 100%. So, masih lagi formula dia delta Y, delta X, dy, dx. So, kita tengok dulu. Kita kena cari delta X kita ni. X kita yang lama adalah 2. Maka, delta X kita sama dengan P bahagi 100 darab 2. So 2P bahagi 100, P bahagi 50. So nak cari delta Y, dy dx darab delta X. So cari dy dx dulu lah kan. Dy dx kita mudah sahaja. 2 bawa mai depan darab dengan 3 dapat 6x tolak 4. Masukkan X yang lama 2. So 6 darab 2 tolak 4. 6 darab 2, 12, 12 tolak 4, 8. So dekat sini 8 darab dengan P/50. Akan dapat 8P/50. 4P/25. Itu delta Y. So dia nak cari peratus kan. 4P/25 bahagi dengan Y yang lama. So nak cari Y yang lama, masukkan dengan X yang lama. 4 darab 3, 12, 8, 6. 12 tolak 8, 4, 4 tambah 6, 10. So, bahagi 10 darab 100%. 2.6%. Betul lah jawapan dah.
Okey, soalan 10. Raja di sebelah menunjukkan graf dy dx dengan d2y dx2 bagi fungsi y sama dengan fx. Diberi bahawa fungsi y fx melalui titik negatif 1, 6 dengan 1, 2. Tanpa perlu mencari persamaan, tentukan koordinat titik maksimum, titik minimum. So, saya nampak keyword minimum, maksimum dy dx sama dengan kosong bagi graf fungsi y fx. So, kat sini perlu ke kita nak kira dy dx sama dengan kosong? Tak perlu, tapi kita kena tahu konsep dia. Sebab dia dah bagi dah graf dy dx dengan d2y dx tu. So dy dx kita ni graf dia adalah yang warna pink ni, yang melengkung ni. d2y dx tu adalah graf dia yang lurus tu, yang warna biru. So kita kena carilah dekat mana dy dx kita tu kosong. Dekat 1, dekat negatif 1. Maka koordinat titik maksimum minimum kita tu adalah koordinat yang dia bagi siap-siap ni lah. Dekat negatif 1 dengan 1 kan. Cuma kita kena tentukan maksimum. Yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. Yang tu kena tengok d2y dx tu. So langkah pertama tadi kita buat dy dx sama dengan kosong. Kita dapati koordinat kita negatif 1 dengan 1. X lah, baru nilai X. Nak cari maksimum minimum, buat d2y dx tu. Okey, untuk d2y dx tu yang negatif 1. Yang negatif 1, titik-titik kat sini. Nilai dia adalah negatif. Bila nilai dia negatif, maksudnya dia masam. Bila dia masam, dia maksimum. So, maksimum adalah negatif 1,6. Negatif 1,6. Okay, d2y dx2 yang seterusnya adalah bila x sama dengan 1, kita dapat dot, kena kat garis biru, dapat nilai yang positif. So, dia adalah dia adalah senyum. Bila dia senyum, dia adalah minimum. Koordinat dia adalah 1,2. Okey, so yang itulah, betul lah kita punya jawapan. Okey, yang B, lakarkan graf bagi fungsi. Itu, so kita lakarlah graf kita ni. Tak perlu accurate pun. Y, X. So titik yang terlibat adalah titik negatif 1 dengan 1. Lepas tu dekat negatif 1 ni, dia Y dia adalah 6. So kita buat 6 kita kat sini. So dekat sini lah titik dia. Lepas tu untuk 1 ni Y dia 2. 2 ni kat bawah sikit. 2. Okay, titik yang negatif 1, 6 ni maksimum. Bila dia maksimum, dia melengkung macam ni lah kan. Lepas tu yang titik yang seterusnya ni, dia minimum. Minimum dia melengkung macam ni. So kita kena sambungkan graf ni. So kita boleh buat macam ni lah. Dia macam ni, lepas tu dia turun. Lepas tu kita sambung dekat sini pula. Lepas tu dia naik sini. Pastikan kita lukis tu smooth lah. Licin lah. So sambung. Lepas tu ke sini. Macam ni lah. Ini lagi cantik lah kan. Kita tambah Y sama dengan X. Okay. Soalan nombor 11, raja di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan 3X kuasa 3 tolak 4X tambah 2. Cari persamaan tangent. Bila ada tangent dalam kepala kita adalah dy dx. Okey, carilah dy dx. Kita dah mudah dah. 3 darab 3 9X kuasa 2 tolak 4. So yang ni baru fungsi kecerunan. Kita kena masukkan nilai yang lebih spesifik. Titik dia adalah titik A. 2, 1. Masukkan nilai 2 lah. 9 darab 2 kuasa 2 tolak 4. 9 darab 4, 36. 36 tolak 4, 32. Ni baru kecerunan tangent. Persamaan tangent Y tolak Y1. Tangent X tolak X1. So Y tolak 1 sama dengan 32. X tolak 2. Masuk balik nilai koordinat titik A. So Y tolak 1 sama dengan 32. X tolak 64. Y sama dengan 32. X tolak 63. Satu ni bawa mai sini. So betul lah. B, koordinat titik lain pada lengkung itu dengan keadaan tangentnya adalah selari dengan tangent pada titik A. So tangent titik A ni kalau kita lukis, dia bentuk dia macam tu lah. So kita kena cari yang selari. So saya nampak lebih kurang dekat sini. Yang selari lah, saya lukis ni maybe tak nampak selari. Tapi kalau kita buat elok-elok, memang ada dekat sini, dekat sebelah kiri ni. So apa yang kita kena buat, dy dx lah kan. Masih lagi menggunakan dy dx. Selari maksudnya kecerunan sama. Kecerunan yang kita kira tadi 32 kan. Fungsi pun sama juga, maksudnya dy dx dia masih sama. So dy dx sama dengan 32. Okey.
Yang ni yang kita kata selari tu. dy dx dia adalah 9x kuasa 2 tolak 4 kan, sama dengan 32. Okey, lepas tu kita bawa mai 32 ke sini. Negatif 4 tolak 32, kita akan dapat negatif 36 sama dengan kosong. Kita selesaikan melalui kaedah perfaktoran. 9x kuasa 2 ni adalah 3x dengan 3x kan. 6 adalah 6 dengan 6. Tolak tambah. Okey. So kita akan dapat 3x tolak 6 sama dengan kosong. 3x tambah 6 sama dengan kosong. 3x sama dengan 6, x sama dengan 2. 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 6 bahagi 3, negatif 2. Kita dah ada kita dah ada 2 kan. 2 ni dah ada dah yang asal tu. Titik 2. So kita ambil yang lain, negatif 2. So nak cari y dia sebab dia minta koordinat, kena ada pasangan lah. Masukkan negatif 2 dalam y yang asal. Kuasa 3 tolak 4, negatif 2 tambah 2. So, negatif 2 kuasa 3, negatif 8, negatif 8 darab 3, negatif 24, negatif 4 darab negatif 2, positif 8 tambah 2. Negatif 24 tambah 8 tambah 2, negatif 14. So, koordinat dia adalah negatif 2, negatif 14. Okey. So, sebagai homework, kita kena buat soalan ni lah untuk minggu depan.